Badar pada bulan Ramadan, bulan puasa. Pada tahun nextnya, ketiga Hijrah, pada bulan Syawal berlaku peperangan Uhud. Lebih kurang setahun sebulan saja gap dia di antara dua peperangan ni. Jadi berlakunya peperangan Uhud ni dua sebab sahaja. Yang pertama, kafir Quraisy nak repeat balik kekalahan yang mereka kalah teruk pada masa peperangan Badar setahun sebelumnya. Badar ni kat mana? Badar kat mana? 150 km daripada kota Madinah. Kalau kita nak pergi 150 km menghala ke arah Mekah. Jadi tuan-tuan, itu sebab yang pertama, kafir Quraisy nak repeat balik kekalahan mereka pada masa peperangan Badar. Yang kedua, sebab kafir Quraisy datang daripada jauh, daripada Mekah ke Madinah, berapa ratus kilometer? Lebih kurang 400,500 lah. Datang jauh-jauh ke sini, satu tujuan lagi yang mereka nak capai, apa dia? Mereka nak bunuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab selepas berlaku peperangan Badar, berlaku pertambahan umat Islam. Jadi pada waktu itu, mereka fikir macam mana nak hentikan pertambahan umat Islam ni. Jadi mereka fikir mereka kena bunuh Nabi SAW agar dakwah itu akan terhentilah. Bila Nabi dah tak ada wahyu tak turun, maka dakwah pun terhenti. Jadi dua tujuan saja berlakunya peperangan Uhud. Dua sebab saja berlakunya peperangan Uhud. Jadi tuan-tuan, pada suatu hari, orang-orang dekat Mekah, kafir Quraisy dekat Mekah, mereka buat satu persediaan dan mereka mulakan perjalanan mereka menuju ke bumi Madinah Al-Munawwarah untuk serang Madinah. Jadi pada waktu itu di Mekah ada seorang bapa saudara Nabi yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib, dia berada dekat Mekah lagi pada waktu itu. Jadi dia send satu utusan hantar kepada siapa dekat Madinah? Siapa? Nabi lah. Nabi ni merangkap siapa? Anak saudara Abbas bin Abdul Muttalib ni. Dia send satu utusan, dia bagi tahu yang mana berlakunya pergerakan tentera kafir Quraisy untuk datang serang Madinah Al-Munawwarah. Jadi apabila utusan itu sampai ke Nabi SAW, Nabi panggil semua para sahabat berkumpul depan Nabi dan Nabi buat satu mesyuarat. Nabi mesyuarat, Nabi tanyakan kepada para sahabat, sekarang ni lebih kurang musuh 3,000 orang daripada Mekah datang nak serang Madinah. Macam mana kita nak hadapi mereka ni? Lalu Nabi sendiri SAW lebih cenderung untuk bertahan di dalam kota Madinah. Kota Madinah pada zaman Nabi SAW hanyalah di sekitar hotel kita tu saja. Madinah ni besar, akan tetapi kota dia, bandar dia. Kota Madinah hanya di sekitar hotel kita tu saja, sekitar Masjid Nabawi. Nabi lebih cenderung untuk bertahan di dalam, mana kata berlindung di dalam. Akan tetapi majoriti para sahabat cadang dekat Nabi untuk berperang di kaki Bukit Uhud. Sebab apa? Nabi cadang untuk berlindung di dalam, para sahabat nak berperang di luar. Sebab apa? Sebabnya kalau kita renung balik sejarah peperangan Badar, majoriti para sahabat ada yang tak sempat nak join peperangan Badar. Sebab apa? Sebab kalau kita baca sejarah peperangan Badar, Nabi SAW keluar daripada Madinah menuju ke Badar bukan tujuan untuk berperang pada asalnya, betul? Hanya untuk sekat kumpulan dagang yang dipimpin oleh siapa? Oleh Abu Sufyan. Itu tujuan asal, dan di pertengahan jalan berlaku beberapa peristiwa, dia jadi bertukar jadi jihad, jadi peperangan yang pertama. Jadi pada waktu itu Nabi SAW bagi pilihan pada para sahabat. Barang siapa yang nak join aku pergi ke Badar untuk sekat kafilah ni, join. Tak apa. Kalau yang tak nak join boleh stay dekat Madinah. Sebab itulah sebahagian majoriti para sahabat tak sempat nak join peperangan Badar. Akan tetapi apabila para sahabat yang tak sempat nak join peperangan Badar ni, tuan-tuan, dengar fadilat syahid di jalan Allah, para sahabat mereka yang syahid di medan Badar sana, mereka dengar fadilat yang teramat besar kan. Jadi mereka ni tak sabar-sabar untuk syahid juga. Mereka tertunggu-tunggu next peperangan yang seterusnya untuk mereka join, dan mereka nak berperang secara depan-depan agar mudah untuk mereka meraih apa? Meraih syahid, mati di jalan Allah. Sebab itulah majoriti para sahabat cadang kat Nabi tak nak bertahan kat dalam, nak berperang dekat luar secara berdepan-depan. Boleh faham? Okey, jadi pada waktu tu Nabi SAW, oleh kerana majoriti para sahabat cadang sebegitu rupa, Nabi masuk ke rumah Nabi SAW, Nabi sarung baju besi Nabi SAW. Nabi terima cadangan para sahabat. Lalu apabila Nabi sarung baju besi ni tuan-tuan, berat. Nabi nak sarung tu dalam keadaan yang susah, yang payah. Jadi para sahabat nampak keadaan Nabi SAW sarung baju perang tu dalam keadaan yang susah. Para sahabat ni terdetik dalam hati mereka rasa bersalah.
Mereka rasa sepatutnya mereka lah yang ikut cadangan Nabi, bukan Nabi SAW yang ikut cadangan mereka. Lalu sebahagiannya pergi kepada Nabi SAW untuk bagi tahu Nabi SAW, tak apa, bertahan dalam kota saja, tak perlu berperang kat luar. Tapi Nabi lafazkan satu perkataan, satu ayat yang Nabi kata, seorang Nabi, seorang Rasul apabila dah sarung baju perang, dia tak akan tanggalkan kembali baju perangnya, melainkan ditentukan nasib dia sama ada menang ataupun syahid di medan peperangan. Mana kata Nabi dah bertekad untuk berperang di kaki Bukit Uhud. Jadi dipendekkan cerita, pada hari Jumaat Nabi SAW solat Jumaat bersama dengan para sahabat dan khutbah Jumaat sekali lah. Selepas selesai solat Jumaat, Nabi kumpulkan 1000 orang tentera Islam di sekitar Masjid Nabawi. Dan Nabi mulakan perjalanan dia daripada Masjid Nabawi menuju ke kawasan kaki Bukit Uhud. Di pertengahan jalan, Nabi berhenti dekat satu tempat yang bernama kawasan Ajimatul Syaikhan. Satu kawasan perkampungan lah di tengah-tengah, di antara Bukit Uhud dengan Masjid Nabawi. Nabi berhenti rehat dekat situ. Ketika mana Nabi SAW berhenti rehat dekat kawasan Ajimatul Syaikhan, Nabi nampak, Nabi lihat sebahagian tentera Islam ada yang Nabi SAW tak kenal. Jadi pada waktu tu Nabi siasat, siapakah yang Nabi tak kenal? Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi kenal semua muka para sahabat. Nabi kenal sahabat dia seorang-seorang. Jadi sebahagian yang tak kenal ni, Nabi tak terfikir siapakah yang Nabi tak kenal ni. Jadi apabila disiasat-siasat, rupanya yang Nabi tak kenal ni siapa? Siapa? Malaikat lagi, siapa lagi? Cuba teka. Siapa? Yang Nabi tak kenal ni ialah sebahagian Yahudi dan sebahagian munafikin yang menyusup masuk ke dalam barisan tentera Islam yang 1000 orang ni. Mereka satu tujuan saja, mereka menyusup masuk untuk porak-perandakan barisan tentera Islam apabila berlakunya peperangan pada esok hari. Jadi pada waktu tu Nabi SAW beri dua pilihan kepada mereka. Kalau nak ikut Nabi SAW berperang pada esok hari, maka masuk Islam secara sebenar-benar Islam. Kalau tak nak masuk Islam secara sebenar-benar Islam, balik semula ke dalam kota Madinah. Tak perlu ikut kami berperang dengan musuh kafir Quraisy. Pada waktu tu apa yang mereka pilih? Apa yang mereka pilih? Mereka pilih untuk balik semula ke dalam kota Madinah Al-Munawwarah. Jadi disebutkan antara jumlah yang balik semula ke dalam kota Madinah, Yahudi dan sebagian munafikin ni, mereka ni jumlah mereka lebih kurang 300 orang. Jadi 1000 tolak 300, tinggal 700. Pada keesokan harinya selepas solat subuh, 700 ni menuju ke sini bersama dengan Nabi SAW. Jadi apabila sampai kat sini, Nabi hanya buat 2 strategi saja untuk Nabi menang pada fasa pertama peperangan Uhud. Apa yang Nabi buat? Apa yang Nabi buat? Tadi saya dah bagi tahu dah tadi. Yang pertama, Nabi ambil 50 orang pemanah, Nabi letakkan ke atas bukit tu. Itu yang pertama. Strategi yang pertama. Strategi yang kedua, Nabi buat apa? Baki lagi tentera berapa orang? 650, 600 setengah, 650. Nabi letakkan di antara dua bukit. Bukit mana? Tengok bukit pemanah, tengok sebahagian kaki bukit Uhud. Jadi Nabi letakkan di antara dua bukit, lebih kurang kata di tengah-tengah ni lah, sambil menghadap ke arah sana. Jadi kafir Quraisy, Mekah daripada arah mana? Arah mana Mekah? Arah sana. Sebab tadi kita tengok kiblat masjid ni menghadap ke arah sana kan. Jadi Mekah daripada arah sana, musuh tentera Quraisy, kafir Quraisy datang daripada arah sana menghadap macam ni. Jadi tentera Islam menghadap macam ni. Lebih kurang di antara dua bukit. Jadi sebab apa Nabi buat dua strategi ni? Nabi letakkan 50 orang pemanah dekat atas tu untuk jaga bahagian kiri tentera umat Islam. Mana kata kalau ada tentera musuh nak masuk ikut belakang bukit ni, mana kata nak pusing ke belakang dan serang melalui belakang tentera umat Islam ataupun di sebelah kiri umat Islam, tak dapat sebab ada 50 orang pemanah. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi letakkan baki tentera di antara dua bukit. Sebab apa? Kalau kita tengok di sebelah kanan kita, pada zaman dahulu tak memungkinkan tentera musuh untuk panjat melalui belakang bukit tu dan turun ke sini dan serang daripada arah belakang. Tak memungkinkan mereka. Kalau sekarang ni mungkinlah untuk kita panjat. Jadi zaman tu tak memungkinkan mereka buat macam tu. Jadi asbab dua strategi ni, bahagian kiri, kanan, belakang umat Islam telah terlindung daripada serangan musuh. Berkat strategi inilah menang umat Islam pada fasa pertama peperangan. Jadi apabila bermulanya peperangan, tadi saya ada bagi tahu antara sebab berlakunya peperangan Uhud, sebab yang kedua apa dia? Nak bunuh Nabi SAW. Jadi itu antara tujuan utama mereka. Jadi pada waktu peperangan berlaku pada fasa pertama, Nabi berada di tengah-tengah saf tentera Islam. Di tengah-tengah saf tentera Islam. Mereka cuba masuk melalui kanan, tak dapat.
melalui kiri mereka tak dapat. Mereka kena masuk melalui mana saja yang mereka dapat? Melalui tengah, melalui depan saja. Jadi depan pun ada tentera kita, dan apabila berlaku pertembungan pada waktu itu mereka cuba untuk masuk, tak dapat nak cari Nabi, tak dapat nak bunuh Nabi, mereka cuba lagi sehingga kan mereka rasa mereka dah kalah dah. Mereka berputus asa, mereka tinggalkan harta mereka di medan peperangan. Kafir Quraisy ni mereka bawa harta untuk berperang. Sebab apa? Nak tunjuk kemegahan mereka, keangkuhan mereka, kemegahan mereka, untuk tunjuk kekuatan mereka. Mereka ni kaya, mereka ni kuat. Akan tapi pada waktu tu apabila mereka rasa mereka dah kalah, mereka pusing ke arah Mekah. Mereka tinggalkan semua harta yang mereka bawa, mereka lari begitu saja ke arah Mekah. Mereka rasa mereka dah kalah dah. Pada waktu yang sama, tentera yang kat bawah ni kutip harta yang ditinggalkan dekat bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, 50 orang pemanah dekat atas ni nak turun nak kutip juga harta yang kat bawah ni. Akan tetapi seorang ketua pemanah, nama dia siapa? Ketua pemanah nama dia Sayyidina Abdullah bin Jubair, yang dilantik oleh Nabi SAW. Siapa? Abdullah bin Jubair. Abdullah bin Jubair ni ketika mana dia tengok sahabat pemanah dia dekat atas bukit tu nak turun ke bawah, dia kata apa kepada sahabat dia? Tidakkah kalian ingat yang mana sebelum Nabi SAW letakkan kita dekat atas ni, Nabi pesan apa? Nabi pesan jangan ada sesiapa yang turun daripada bukit ni melainkan sampainya satu utusan daripada Nabi sendiri untuk suruh kalian turun. Macam itulah kata-kata Sayyidina Abdullah bin Jubair. Mana kata pada waktu tu tak ada utusan daripada Nabi pun yang sampai untuk suruh mereka turun, tetapi mereka berhasrat untuk turun, dan takdir Allah mereka tetap turun juga untuk kutip harta rampasan perang yang dekat bawah ni. Jadi pada waktu tu tinggal sebahagian sahaja pemanah dekat atas ni, termasuklah Sayyidina Abdullah bin Jubair. Dalam masa yang sama, di sebelah belakang bukit ni, contohnya orang tu paling ke arah sana, mana kata di bawah sana lah, sebalik bukit ni standby 200 orang tentera berkuda daripada kalangan kafir Quraisy. Pada fasa pertama tadi, mereka nak masuk tak boleh. Jadi mereka standby saja. Sebab apa tak boleh? Sebab 50 orang pemanah dapat cover 200 orang tentera berkuda. Jadi tentera berkuda ni dipimpin oleh siapa? Siapa ketua mereka? Khalid Al-Walid dan siapa? Yang masyhurnya Khalid Al-Walid, dia ada 2 orang ketua. Siapa dia? Anak Abu Jahal. Apa nama dia? Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah bin Abi Jahal, anak Abi Jahal. Abi Jahal ni mati dekat mana? Dekat Badar. Jadi dia datang nak repeat balik kekalahan, kematian ayah dia. Jadi dia ketuai 200 orang tentera berkuda bersama dengan Khalid Al-Walid. 2 orang ni last nanti mereka akan masuk Islam. Jadi pada masa peperangan Uhud dia tak masuk Islam, dia standby saja. Jadi apabila sebahagian tentera pemanah umat Islam turun, tinggal sikit saja ke atas, mereka pusing daripada belakang bukit ni, mereka naik dan mereka bunuh syaki-paki pemanah yang masih ada dekat atas bukit ni. Itu yang pertama. Lepas dia bunuh dekat atas tu, dia turun dekat bawah, dia kepung daripada arah kiri dan daripada arah belakang tentera umat Islam. Itu yang kedua. Yang ketiga, tadi musuh tentera Islam yang berpaling ke arah Mekah dan balik tadi tu, lagi ke arah Mekah, mereka pusing balik. Jadi apabila mereka pusing balik, mereka serang daripada arah depan. Ketika itu umat Islam telah terkepung daripada bahagian belakang dan daripada bahagian depan. Jadi pada waktu itulah bermulanya fasa kedua peperangan Uhud. Jadi pada fasa kedua peperangan Uhud inilah berlakunya beberapa peristiwa yang menyayat hati kita lah. Sebab apa? Pada fasa kedua inilah yang mana Nabi kita SAW telah ditetak di bahagian dahi baginda Nabi SAW, sehingga Nabi kata apa? Sakitnya aku ditetak pada hari peperangan Uhud berlaku, sebulan namanya aku sakit. Jadi bayangkan macam mana tuan-tuan, Nabi SAW ditetak dengan niat membunuh, sebulan lamanya Nabi sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW telah dilibas pedang oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Ibnu Khami'an. Dia libas pedang tu kena di pipi Nabi SAW, sehingga kan tercocok 2 besi ke dalam pipi Nabi SAW, mengalir darah baginda Nabi yang mulia hingga ke kaki tuan-tuan. Jadi pada waktu tu para sahabat tengok Nabi SAW dalam kesakitan, besi tercocok dalam pipi tuan-tuan. Jadi pada waktu tu datanglah seorang sahabat yang bernama siapa? Sayyidina, siapa yang paling rapat dengan Nabi? Abu Bakar. Abu Bakar datang, dia nak cabut 2 besi yang tercocok dalam pipi Nabi SAW. Dia nak cabut guna
guna jari dia, guna tangan dia. Dia cuba cabut, tak tercabut. Lalu datang lagi seorang sahabat yang bernama Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah datang, dia cabut guna apa? Guna gigi dia. Dia gigit besi yang pertama, tercabut besi yang pertama daripada pipi Nabi SAW, tercabut jugalah, terpatah jugalah gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Besi yang kedua pun sama, dia gigit besi yang kedua, tercabut besi, tercabut jugalah gigi Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi tuan-tuan, kita tengok apakah ibrah pengajaran daripada peristiwa ni yang kita boleh ambil untuk bawa balik dekat Malaysia, bawa balik dalam hidup kita, untuk kita bawa balik, refleksikan dalam hidup kita. Apa pengajaran dia? Jadi kita tengok ni, sahabat ni tuan-tuan, dia orang ni tak boleh nak tengok Nabi SAW dalam keadaan kesakitan. Mereka sakit tak apa, jangan Nabi yang sakit di depan mata mereka. Jadi kita refleksikan dalam hidup kita tuan-tuan. Sekarang, pada zaman kita masih hidup ni, ketika mana Nabi SAW disakiti, yalah, Nabi dah tak dapat disakiti dengan fizikal, tapi Nabi disakiti dengan apa? Nabi disakiti dengan apa? Sebab tuan-tuan, dia dah syahid dah. Nabi disakiti dengan hinaan kepada Nabi SAW. Nabi disakiti dengan cercaan kepada sunnah Nabi SAW. Nabi disakiti dengan apa? Hinaan kepada agama Islam, agama yang Nabi bawa, agama yang Nabi sampaikan. Jadi sekarang ni tuan-tuan, saya rasa semua ada TikTok, ada Instagram, ada Facebook. Ketika mana kita scroll Instagram, TikTok, Facebook semua, ketika itu kita baca hinaan orang kafir kepada Nabi kita, kepada agama kita. Ketika kita baca hinaan mereka tu, adakah kita terasa apa-apa dalam hati kita ataupun tak terasa apa-apa? Kita just scroll ke atas saja, tanpa rasa ada apa-apa, macam tak ada apa-apa yang berlaku. Jadi persoalan ni saya tinggalkan dalam hati tuan-tuan dan puan-puan masing-masing. Sama-sama kita muhasabah, sekadar manakah kecintaan kita kepada Nabi SAW nak dibandingkan dengan kecintaan para sahabat kepada Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya nak sebutkan kat sini, peristiwa yang kedua, seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ni tuan-tuan, dia ni orang asal Makkah. Boleh jelas lagi ke suara saya? Sebab kita ada gangguan kat belakang kan? Jelas lagi Okey. Jadi Sayyidina Mus'ab bin Umair, dia ni orang asal Makkah. Dia muhajirin. Jadi sebelum dia masuk Islam, sebelum dia hijrah, dia ni orang kaya, banyak harta, banyak duit, anak jutawan dah. Sehingga kan dikatakan apabila Mus'ab ni dah lalu ke depan di lorong-lorong dekat Mekah sana, Mus'ab dah kat depan, bau dia masih ada. Nak kata dia pakai satu wangian yang sangat mahal pada zaman tu. Akan tapi apabila dia diutuskan Nabi SAW untuk datang ke Madinah, ajarkan Al-Quran kepada penduduk Madinah. Jadi apabila dia sampai dekat sini bersama dengan Nabi SAW, selepas tu dan berlaku peperangan Uhud, Nabi tugaskan kepada Sayyidina Mus'ab bin Umair untuk pegang panji Islam. Panji Islam tu maksud dia apa? Bendera Islam. Jadi pada waktu tu apabila berlaku peperangan di kalangan ataupun di antara dua kumpulan orang Arab, jadi bendera masing-masing ada bendera masing-masing. Masing-masing kena pertahankan bendera masing-masing. Sebab apa? Apabila jatuhnya bendera menandakan kumpulan tu dah jatuh. Jadi barang siapa yang dapat tugasan amanah untuk pegang bendera, kena julang, kena pegang betul-betul, jangan bagi jatuh. Jadi ketika mana umat Islam telah dikepung di bahagian belakang dan depan, ketika itulah dilibas pedang ke tangan Sayyidina Mus'ab bin Umair. Terputus tangan, jatuh tangan Mus'ab bin Umair, dia sambut panji Islam yang terjatuh dengan tangan kiri. Dilibas lagi tangan kiri, terputus tangan kiri, dia sambut lagi panji Islam yang terjatuh dengan apa? Dengan apa? Dengan saki baki lengan yang masih ada sambil mengepit macam itulah. Jadi pada waktu tu datang lagi seorang kafir Quraisy, terus bunuh Sayyidina Mus'ab bin Umair. Jadi apabila telah selesai peperangan, umat Islam yang masih hidup, tentera Islam yang masih hidup, para sahabat yang masih hidup, kumpulkan jenazah sahabat yang syahid ni. Jadi mereka bertemu dengan jenazah Mus'ab bin Umair dalam keadaan tiada apa-apa di badannya melainkan satu lembar kain saja. Ditutup kaki nampak kepala, ditutup kepala nampak kaki. Tak cukup pun kain tu untuk jadi kafan dia. Jadi tuan-tuan, kita muhasabah diri kita. Kita tengok para sahabat berjuang, bersungguh-sungguh, bukan sahaja sanggup korbankan fizikal mereka, tetapi mereka korbankan apa? Kesenangan mereka, harta mereka, kemewahan mereka, mereka tinggalkan semata-mata nak bersama dengan Nabi SAW berjuang, sehingga asbab mereka inilah kita dapat nikmat Islam, nikmat iman hari ini tanpa ada pertumpahan darah daripada kita sendiri pun. Kita dapat nikmat iman Islam macam tu saja. Sedangkan kadang-kadang kala kita terleka dengan nikmat yang kita dapat
dengan senang ni kita tak hargai nikmat lafaz syahadah yang kita dapat ni. Sedangkan para sahabat Nabi SAW perjuangkan Islam dengan darah mereka, dengan fizikal mereka, dengan harta mereka, dengan kesenangan mereka. Mereka sanggup tinggalkan semata-mata nak menegakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi tuan-tuan, kalau saya nak cerita secara detail peperangan Uhud ni panjang-panjang, saya tuan-tuan akan berada kat sini sampai ke waktu maghrib lah. Jadi tuan-tuan, ketika mana umat Islam telah dikepung di bahagian belakang dan depan, pada waktu tu Nabi SAW panggil para sahabat untuk kumpul dekat dengan Nabi SAW. Jadi ketika mana Nabi SAW tengok para sahabat dah berkumpul dekat dengan Nabi SAW, jadi pada waktu tu Nabi ajak para sahabat untuk berundur ke kaki Bukit Uhud di belakang sana. Jadi betul-betul di tepi kaki Bukit Uhud ada satu bukaan gua. Ada gua lah. Nabi masuk berlindung dekat dalam tu bersama dengan para sahabat. Dan para sahabat yang lain berada di luar gua, berada di atas, di kaki Bukit Uhud. Para tentera kafir Quraisy cuba untuk kejar. Jadi apabila para sahabat dah semua dah berada dekat atas, mereka tak berani nak panjat lagi. Sebab apa? Sebab kalau mereka panjat, nescaya mereka akan dibunuh. Jadi pada waktu tu para sahabat Nabi SAW berlindung Nabi SAW di tepi kaki Bukit Uhud. Jadi tentera kafir Quraisy ni mereka nak panjat, mereka dah tak berani. Mereka buat apa? Mereka pusing ke arah Mekah, mereka balik ke arah Mekah. Mereka rasa mereka dah tak boleh nak serang lagi sebab tentera umat Islam berada di atas kaki Bukit Uhud. Jadi tuan-tuan, di antara jumlah para syahid yang syahid di medan pertempuran Uhud ialah lebih kurang 70 orang syahid. Termasuklah siapa? Bapa saudara Nabi SAW yang bernama Sayyidina Hamzah, yang digelar Sayyid Ash-Shuhada, ketua para syahid. Jadi sebab itulah kawasan ni selain daripada dikenali dengan kaki Bukit Uhud, dikenali juga kawasan Sayyid Ash-Shuhada. Sebab itulah masjid ni dinamakan dengan Masjid Sayyid Ash-Shuhada Uhud, masjid ketua kepada sekalian para syahid. Jadi makam Sayyidina Hamzah kat mana? Dekat dalam tu. Jadi dikatakan 70 orang syahid ni dimakamkan dekat dalam tu. Cuma ditandakan secara detail kubur siapa kat dalam tu ada 3 orang. Nanti kita akan tengok. Yang lain-lain tu baki lagi ada di luar daripada tanda yang 3 orang dekat tengah-tengah perkuburan tu. Jadi jom tuan-tuan, di antara sunnah Nabi SAW akan ke sana. Apabila Nabi sampai kat sini, Nabi akan bagi salam kepada ahli perkuburan syuhada Uhud. Itu adalah antara sunnah Nabi SAW. Jom kita buat sunnah ni. Sama-sama kita merapat dengan yang saya tunjukkan ni. Dekat tengah-tengah tu ada susunan bata. Semua nampak betul? Jadi di tengah-tengah tu ditandakan dengan 3 perkuburan sahabat. Yang pertama bapa saudara Nabi yang saya sebutkan tadi, Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua dekat tengah-tengah, seorang sahabat yang saya ceritakan tadi ditebas tangan kanan dan tangan kiri. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Yang last sekali, yang ketiga ialah Sayyidina Abdullah bin Jahshi. Jadi baki lagi para syuhada ada di luar daripada kawasan yang 3 orang kat tengah tu, cuma tidak ditandakan dengan secara detail perkuburan siapa. Jadi tuan-tuan, apabila kita sampai kat sini, kita akan bagi salam kepada ahli perkuburan syuhada Uhud untuk kita dapat salah satu daripada sunnah Nabi SAW. Okey, baik tuan-tuan, nak bagi salam masing-masing ke nak ikut saya? Okey, baik. Sedia? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya Hamzah. Ya Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Ya Mus'ab. bin Umair. Assalamualaikum. Ya Abdullah. bin Jahshi. Assalamualaikum. Ya ahla. شهداء أحد من المؤمنين والمسلمين يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. Amin. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, kita dah bagi salam kepada ahli perkuburan syuhada Uhud. Jadi sekarang ni kita nak buat apa? Kita ambil gambar lah sebagai kenang-kenangan. Okay, jom sama-sama sekejap je, panas sangat ni. Kita
berlatar belakang kan dengan kaki kiri. Selang ni hadap saya tak. Okey, kita ambil view belakang kaki tu. Sekejap je boleh.